Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami dari kumpulan 3 kelas IMD2M1A akan membentangkan kajian kami untuk subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk yang kami pilih untuk kajian kami adalah Cabaran Modernisme dan Impak terhadap Umat Islam di Malaysia. Nama saya Mark Ifan Atapid dan saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan modernisme. Jadi, apakah modernisme? Modernisme secara umumnya boleh didefinisikan sebagai pergerakan atau perubahan dalam kebudayaan, pendidikan, dan politik. Gerakan modernisme muncul sekitar akhirnya abad ke-19 dan menuju ke permulaan abad ke-20. Seterusnya kita lihat pada pandangan Barat terhadap modernisme. Dari sudut Barat, modernisme lebih menuju ke arah yang sekuler dan liberal. Dalam kata lain, modernisme mendatangkan makna kemajuan sains dan teknologi. Aspek-aspek tersebut diberikan keutamaan, manakala agama diberikan layanan yang neutral. Melihat kepada pandangan Islam pula, kemajuan dalam kehidupan juga diberikan kepentingan, tetapi begitu juga kemanusiaan tinggi yang dikaitkan dengan nilai dan etika. Seterusnya kita memasuki bahagian penyataan masalah dalam gerakan modernisme. Pertama sekali, idea modernisme tidak diterima dengan tangan yang terbuka, malah diragui atas ketidakpastian yang berlaku kerana kekurangan bukti atau situasi yang boleh meyakinkan masyarakat tentang perubahan atau gerakan modernisme. Yang kedua, konsep modernisme juga sering disalahfahamkan dan dikaitkan dengan cara hidup dan kemajuan di negara-negara barat, serta perkara ini lebih jelas terutamanya dalam golongan muda yang sering tertarik kepada budaya, teknologi dan aktiviti yang dilakukan oleh golongan barat. Seperti yang diterangkan dalam bahagian pengenalan, modernisme menurut barat lebih menekankan kemajuan dan bersifat neutral terhadap agama. Manakala modernisme dalam pandangan Islam pula mementingkan kedua-dua aspek kemajuan sains dan teknologi serta kemanusiaan tinggi. Satu permasalahan yang berlaku apabila ajaran agama Islam diubah dan dimanipulasikan atas alasan untuk dijadikan supaya dia selari dengan gerakan modernisme. Itu saja daripada saya. Pembentangan diteruskan dengan objektif kajian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalia Aini binti Kasdi Ihram. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti dan mendalami fahaman modernisme dari segi pandangan Islam. Kajian ini memberi fokus tentang pembezaan pandangan Islam terhadap fahaman modernisme dengan lebih jelas. Seterusnya, objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti cabaran-cabaran modernisme di Malaysia. Terdapat pelbagai cabaran-cabaran yang timbul impak daripada fahaman modernisme ini. Dan cara hidup barat adalah sememangnya berbeza daripada cara hidup rakyat di Malaysia. Objektif yang terakhir adalah untuk mengaplikasikan fahaman modernisme dalam budaya rakyat Malaysia. Objektif ini menerangkan bagaimana rakyat Malaysia menerima fahaman modernisme dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada pensyarah subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa, Tuan Nur Hashimah binti Husaini. Saya Nur Izin Amalina Muhammad Jaiz dari kumpulan EMD2M1A1 dan juga merupakan ahli kumpulan daripada kumpulan 3. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang metodologi kajian yang telah kami laksanakan sepanjang menyiapkan kertas-kerja kami. Okey, metodologi kajian adalah perkara yang amat penting di saat memulakan sesuatu kajian kerana ia akan memudahkan segala jalan kerja yang ingin dilaksanakan. Metodologi kajian merupakan teknik ataupun prosedur khusus yang digunakan bagi mengenal pasti, memproses, memilih dan menganalisis maklumat tentang sesuatu tajuk. Okey, baiklah kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, untuk kertas kerja kami,
metodologi kajian yang kami gunakan hanyalah dua. Itu adalah kerana di sesuatu keadaan kita yang sedang dilanda pandemik COVID-19 ini, kita tidak digalakkan untuk berkontak rapat dengan orang. Jadi kita hanya menggunakan kaedah yang tidak memerlukan untuk kita bersua muka dengan seseorang individu. Jadi kami menggunakan kaedah kepustakaan atas talian, iaitu online library research. Maksudnya kami menggunakan kemudahan yang ada seperti melalui internet sahaja. Kami telah pun mengakses Google Scholar untuk mencari artikel-artikel yang dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan bagi menyempurnakan kertas kerja kami. Dan seterusnya, kami telah pun melawati laman sesawang yang berkaitan dengan topik kami, iaitu modernisme. Okey. Kaedah yang seterusnya adalah kami menggunakan kaedah tinjauan ataupun soal selidik. Maafkan saya. Untuk kaedah ini, kami telah mencipta Google Form ataupun menggunakan Google Form yang telah diisi dengan maklumat tentang modernisme. Kami telah menyediakan 10 soalan untuk diajukan kepada responden-responden kami. Kami telah menyebarkan Google Form kami menggunakan platform WhatsApp dan Instagram. Alhamdulillah, kami telah mendapat banyak respon, iaitu seramai 60 orang responden. Terima kasih kepada yang telah merespon Google Form kami. Hanya Allah sahaja dapat membalas jasa mereka. Dan seterusnya, kami cuba sedaya upaya untuk menanyakan soalan yang mudah saja kepada mereka supaya apa yang kami kaji ini mudah untuk sampai kepada mereka, supaya mereka pun akan berasa senang dan mudah untuk menjawab soalan-soalan yang telah diajukan di dalam Google Form tersebut. Kami alhamdulillah berpuas hati dengan hasil yang telah kami dapat. Ia tidak mengecewakan dan saya berharap untuk metodologi kajian ini saya telah menerangkannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang kurang itu datang kepada saya dan apa yang baik itu datang dari Allah SWT. Saya rasa itu sahaja dari saya. Kita akan beralih kepada bahagian yang seterusnya, iaitu dapatan kajian yang akan dibentangkan oleh Nur Aizuddin Akmal bin Amrar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Azlin. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hashimah dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Aizuddin Akmal akan membentangkan data kajian yang diperoleh dan memberikan perbincangan berdasarkan data-data tersebut. Terdapat dua bahagian dalam porang soal selidik. Bahagian A merangkumi soalan-soalan maklumat peribadi dan bahagian B merangkumi soalan-soalan penyelidikan berkaitan modernisme. Bahagian A bertujuan sebagai data psikografik untuk memahami dan menggambarkan responden soal selidik. Manakala bahagian B bertujuan untuk menyelidik pendapat dan pemikiran responden terhadap cabaran modernisme dan impak terhadap umat Islam di Malaysia. Pada bahagian B, pilihan nilai 1 ialah sangat tidak setuju, pilihan nilai 2 ialah tidak setuju, pilihan nilai 3 ialah berkecuali, pilihan nilai 4 ialah setuju dan pilihan nilai 5 ialah sangat setuju. Saya akan menayangkan data-data yang diperoleh daripada kajian soal selidik yang dilakukan. Selepas itu, saya akan membincangkan analisis data-data tersebut.
Pada sebahagian besar persoalan yang diajukan dalam borang soal selidik, pilihan majoriti responden ialah berkecuali atau neutral. Ini jelas dilihat terutamanya pada persoalan 1, 2, 3 dan 7. Terdapat beberapa faktor yang dapat dirumuskan berdasarkan pilihan responden dan data psikografik yang diperoleh. Faktor utama ialah perbezaan generasi. Majoriti responden adalah daripada golongan pelajar dan belia. Hanya segelintir saja responden adalah daripada kumpulan umur yang lebih tua. Generasi belia di Malaysia yang dilahirkan pada zaman moden tidak melalui garis masa proses modernisme yang drastik. Mereka bersifat pasif kerana konsep modernisme tidak jelas atau kabur. Faktor kedua ialah kedudukan geografik Malaysia yang jauh daripada barat. Konsep modernisme bermula di barat pada lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20. Konsep atau gerakan modernisme lewat sampai ke Malaysia. Di samping itu, rakyat Malaysia mengamalkan konsep tradisionalisme secara turun-temurun. Ini menyebabkan pengaruh dan pengaplikasian modernisme perlahan di negara Malaysia. Berdasarkan persoalan 4, majoriti responden memilih bersetuju. Ini adalah kerana peningkatan ekonomi umat Islam jelas dilihat dan diukur. Antara sebab-sebab peningkatan ekonomi umat Islam ialah ramai usahawan dan syarikat Islam yang telah berjaya. Kualiti produk halal tempatan diperakui taraf global. Produk import memperoleh sijil halal untuk memasuki pasaran Malaysia dan kewujudan bank-bank tempatan yang mematuhi syariah Islam. Seterusnya, pada persoalan 5, terdapat ramai responden yang memilih bersetuju dan sangat setuju. Faktor utama pemilihan tersebut ialah pengaplikasian umat Islam dalam kemajuan teknologi. Telah wujudnya digital Al-Quran, begitu juga ayat bacaan dan juga terjemahannya. Selain itu, rujukan hadis, video ceramah dan forum perdana boleh diakses secara atas talian. Penubuhan saluran televisyen Astro Al-Hijrah merupakan salah satu kebanggaan umat Islam di Malaysia. Pada persoalan 6, majoriti responden memilih bersetuju. Ini kerana terdapat jumlah besar umat Islam yang berpendidikan dan berkemahiran. Terdapat ramai umat Islam bergraduan ijazah sarjana muda dan ramai juga yang telah berjaya memperoleh ijazah kedoktoran meskipun di tanah air atau luar negara. Berdasarkan persoalan 8 dan 9, umat Islam sudah terbiasa mengamalkan budaya barat yang tidak sesuai sebagai seorang Muslim. Hal ini kerana hiburan telah dimanipulasi oleh barat. Pengaruh negatif seperti pemakaian yang tidak menutup aurat, berkata-kata kesat, serta meminum arak dan mengambil dadah telah diamalkan oleh sebahagian umat Islam di Malaysia. Ramai responden yang memilih bersetuju dan sangat setuju pada persoalan 10. Para responden bersetuju yang sebahagian umat Islam kurang menitik beratkan tanggungjawab agama Islam. Sebahagian umat Islam mengutamakan tanggungjawab dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab agama. Dan mereka juga tidak bersyukur dengan rezeki dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, Era Najihah akan meneruskan pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Najihah binti Jusuf akan membentangkan tentang kajian literatur. Pada kajian kami yang pertama, iaitu artikel yang bertajuk Menangani Cabaran Umat Islam Era Moden yang ditulis oleh Muhammad Roslan Muhammad Noor. Ada menyatakan tentang cabaran yang dihadapi umat Islam di rantau Asia Tenggara. Cabaran yang pertama ialah budaya hedonisme. Secara ringkasnya, hedonisme ialah pegangan atau ajaran yang mementingkan keseronokan. Perkara seperti ini mampu mengganggu pemikiran umat Islam dan mampu merosakkan akidah mereka. Selain itu, isu gender juga merupakan cabaran yang dihadapi umat Islam. Wanita selalu beranggapan mereka sering ditindas oleh umat Islam. Contohnya, melarang melakukan aktiviti kemasyarakatan.
Dalam buku yang bertajuk Pasca Modernisme dan Kelangsungan Islam dari Majlis Agama Islam Selangor, beberapa topik tentang modernisme dibincangkan seperti kesan pasca modernisme terhadap umat Islam dan agama. Dalam buku tersebut ada menyatakan pasca modernisme ialah perubahan struktur yang melibatkan seluruh susuk kehidupan barat yang menolak agama dan menjadikan fahaman rasional sebagai corak kehidupan baru yang bercanggah dengan agama. Daripada majalah ini, tokoh ilmuwan mengenal pasti kesan yang berlaku ialah hubungan Barat dan Islam dalam keadaan tidak baik. Umat Islam merasakan satu penyinggungan yang serius apabila Barat berpegang kepada kebebanan bersuara dan membenarkan kreativiti. Selain itu, media Barat juga mempunyai prasangka yang tinggi terhadap Islam dengan menggambarkan wanita dan Islam berfahaman negatif. Dalam buku Uthman Al-Muhammadi menganggap pasca modernisme isu yang besar kerana memberi impak yang besar terhadap umat Islam. Terdapat tanggapan menyatakan pasca modernisme adalah satu autokritik iaitu kritik Barat terhadap dirinya sendiri. Uthman menyatakan kemunculan pasca modernisme berkait dengan kerakusan masyarakat moden yang mencapai tahap materialistik iaitu tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Dalam artikel yang seterusnya yang bertajuk Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, ada menyatakan tentang pentingnya postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Menurutnya, postmodernisme adalah satu pergerakan idea yang menggantikan idea-idea zaman baru. Secara ringkasnya, mereka menyatakan postmodernisme merupakan satu idea baru yang menolak atau yang termasuk dari perkembangan satu idea tentang pemikiran masa yang sebelumnya. Dalam artikel seterusnya yang bertajuk Transformasi Pemikiran, Pembaharuan dan Modernisme di Malaysia yang ditulis oleh Kamaruddin Saleh, ada menyatakan tentang konsep modernisme di Malaysia. Tokoh-tokoh modernisme seperti Tahir Jalaluddin menyatakan aliran modernisme tidak mendapat sambutan yang meluas di kalangan masyarakat awam. Selain itu, modernisme yang bersifat ala Malaysia perlu diperkemaskan lagi supaya berbeza dengan idea-idea tokoh modernisme di luar negara. Daripada kajian ini, objektifnya adalah untuk menekankan transformasi pemikiran, pembaharuan dan modernisme dalam urutan dan rantaian perkembangannya berhubung dengan pasca modernisme dan globalisasi kontemporari. Kajian ini menghadapkan perbincangan kepada modernisme di Malaysia pada peringkat akhir melalui organisasi atau parti politik tertentu. Kesimpulannya, kajian ini dapat memberi rumusan tentang masa depan fahaman modernisme di Malaysia melalui realiti yang sedang berlaku. Sekian, terima kasih. Sebagai rumusan, Malaysia tidak pernah menolak sebarang pembaharuan dan pemodenan Barat yang memberi impak positif terhadap rakyat. Walau bagaimanapun, pembaharuan yang berlaku mestilah hasil daripada acuan dan resipi negara kita sendiri. Jabatan-jabatan agama seperti JAKIM, JAIN dan MAIN berperanan penting dalam menjaga identiti Islam supaya tidak diperkotak-katikkan oleh fahaman modernisme yang negatif. Jabatan-jabatan agama seperti JAKIM, JAIN dan MAIN berperanan penting dalam menjaga identiti Islam supaya tidak diperkotak-katikkan oleh fahaman modernisme yang negatif. Majlis-majlis agama dan mufti setiap negeri juga berperanan untuk menjaga sensitiviti agama supaya tidak timbulnya isu seperti kaum LGBT yang dilihat kini semakin berani untuk menuntut hak mereka. Hal ini amat jelas bertentangan dengan syariah Islam. Institusi-institusi pendidikan juga berperanan untuk memberi kefahaman tentang agama dan menerapkan nilai dalam diri setiap pelajar sebagai langkah untuk membendung ancaman akidah. Individu itu sendiri juga perlu peka terhadap pembinaan akhlak yang baik. Ini kerana ia dapat mengelakkan berlakunya sebarang perbalahan, permusuhan dan kekecohan. Hal ini amat penting kerana Islam amat menekankan
kesejahteraan umatnya. Sebagai kesimpulan, pemodenan Barat hanya mementingkan kemajuan sains dan teknologi semata. Selain itu, fahaman Barat juga adalah sememangnya bersifat anarki yang tidak berasaskan undang-undang dan hedonistik yang hanya mementingkan keseronokan. Dalam konteks ini, Islam dilihat sudah mempunyai landasan alternatif yang teguh dalam membina tamadun Islam yang maju dan berkembang. Ini kerana kemajuan yang berlandaskan Al-Quran dilihat lebih canggih dan moden. Hal ini dikuatkan lagi oleh tokoh pentafsir Al-Quran seperti Al-Biruni, Ibn Sina, Abu Qasim Az-Zahrawi dan ramai lagi pentafsir Al-Quran yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai suluh untuk menerokai bidang sains, matematik, perubatan dan cabang ilmu yang lain yang dikatakan sebagai kemajuan sains dan teknologi tetapi sifatnya tidak bercanggah dengan Islam.